Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang dihormati para panel penyelia serta yang dikasihi rakan-rakan. Pertamanya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Nazira Fazlin binti Muhammad Zaki dan hari ini kami akan membentangkan mengenai projek kami iaitu Improvement of Portable Macintosh Prop Extractor. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu yang pertama ialah saya Wan Nazira Fazlin, yang kedua ialah Wani dan yang terakhir ialah Muhammad Azim Arifi. Pertama sekali saya ingin menerangkan mengenai latar belakang kajian. Tujuan utama kajian adalah bagi mendapatkan parameter tanah yang diperlukan. Kedua ialah ujian penembusan standard ataupun UPS. Ini adalah kajian tanah yang sering digunakan dalam kejuruteraan awam. Seterusnya, Macintosh Probe ataupun UPS adalah kaedah yang kerap digunakan kerana ianya lebih murah. Akhir sekali ialah dengan menggunakan alat pencabut Macintosh ini, root yang ditanam dapat dikeluarkan daripada tanah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai penyataan masalah. Alat Simple Probe Extractor sedia ada seperti rajah di sebelah mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan, iaitu saiz alat pengekstrak ini terlalu besar menyebabkan kesukaran untuk dibawa dan disimpan. Selain itu, jisim Simple Probe Extractor yang agak tinggi serta memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Jadi dengan masalah yang dihadapi, alat ini diinovasi bagi menjadikannya lebih mesra pengguna. Akhir sekali saya akan menerangkan mengenai objektif bagi projek kami. Pertamanya adalah bagi mencipta sebuah pembaharuan terhadap Macintosh Probe Extractor agar lebih ringan dan kuat. Seterusnya untuk mereka bentuk sebuah Macintosh Probe Extractor yang dapat menjimatkan lebih banyak ruang untuk penyimpanan. Selain itu, dapat membandingkan di antara kaedah konvensional dengan kaedah terkini dalam mengekstrak probe. Dan akhir sekali untuk menganalisis FEA tekanan dan anjakan terhadap perubahan daya ke atas komponen dalam reka bentuk menggunakan simulasi SolidWorks. Nama saya Muhammad Azim Arifi bin Ramzan. Saya akan menerangkan tentang reka bentuk komponen dan analisis daya statik komponen. Jadi ini adalah reka bentuk asal produk. Kemudian terdapat beberapa masalah yang perlu ditangani pada produk ini. Antaranya jisim produk yang terlalu tinggi dan sukar untuk dipikul. Kemudian saiznya terlalu besar dan menyukarkan untuk penyimpanan. Kemudian rod pemegang ini tidak boleh ditanggalkan. Kemudian reka bentuk pemegang Macintosh ini menyukarkan alat pencabut Macintosh untuk dipasang. Kemudian alat ini juga tidak boleh dilipat atau diturunkan. Kemudian kemudahan mengekstrak. Tiada pemegang khas pada rod pemegang yang memudahkan pengguna untuk menggunakan alat ini. Kemudian ini adalah reka bentuk baru produk. Terdapat beberapa pembaruan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah plat penekan ini lebih kecil dan jisimnya lebih ringan berbanding reka bentuk lama. Kemudian pemegang Macintosh ini hujungnya reka bentuk silinder yang memudahkan alat pencabut Macintosh dipasang. Kemudian yang ketiga terdapat pemegang khas pada rod pemegang yang memudahkan pengguna. Yang keempat adalah plat penekan ini boleh diturunkan, rod pemegang ini boleh ditanggalkan dan pemegang Macintosh juga boleh ditanggalkan. Yang terakhir sekali adalah sistem sokongan. Reka bentuk baru hanya menggunakan satu penegak tengah berbanding reka bentuk lama yang menggunakan tiga. Jadi ini adalah antara komponen-komponen yang terdapat pada reka bentuk baru. Terdapat 12 komponen. Seterusnya kita ke analisis daya statik pada komponen alat. Jadi ini adalah free body diagram komponen di mana daya F1 mewakili daya pada silinder pemegang. F4 ini mewakili daya pada penegak tengah dan bar ini mewakili plat penekan, dan kedua daya F2 dan F3 ini adalah daya pada pemegang Macintosh. Kemudian untuk menjadi nilai F1 kita menggunakan formula tekanan di mana F1 sama dengan tekanan didahulukan dengan luas. Kita masukkan nilai tekanan yield strength dan luas rod. Kita akan mendapat F1 samaan dengan 19,231,21 Newton. Kemudian untuk mengetahui nilai F2, kita boleh mencarinya melalui momen M3. Momen M3 sama dengan kosong, arah jam sebagai positif. Momen M3 sama dengan F1 didarabkan dengan jarak ini dan F2 didarabkan dengan jarak ini. Kemudian kita dapat mencari nilai F2. Nilai F2 sama dengan 9,615,605 Newton. Jadi untuk mencari nilai F3, kita menggunakan persamaan jumlah daya pada pasti Y, iaitu F2 tambah F3 tolak dengan F1. Masukkan semua nilai yang telah kita ketahui, kita dapat mencari nilai F3.
Nilai F3 adalah sama dengan 9615.605 Newton, sama dengan nilai F2 yang kita peroleh sebentar tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani binti Wonga dan saya akan menerangkan keputusan simulasi SolidWorks 2019 bagi projek kami. Berikut menunjukkan analisis tekanan terhadap perubahan daya pada komponen penegak boleh laras. Hasil daripada simulasi yang dijalankan menunjukkan tekanan maksimum yang dicapai adalah sekitar 104.3 megapascal. Hasil simulasi ini masih di bawah daripada nilai modulus of elasticity bahan iaitu pada 210 gigapascal. Dalam kajian ini, tekanan telah dianalisis merujuk perubahan daya yang dikenakan iaitu 2 kN sehingga 22 kN. Graf menunjukkan daya yang dikenakan berkadar terus dengan tekanan yang dihasilkan pada komponen penegak. Ini menunjukkan bahawa daya yang dikenakan bertebar secara seragam dan semakin tinggi daya yang dikenakan pada komponen penegak, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan. Seterusnya, berikut menunjukkan analisis anjakan terhadap perubahan daya pada komponen penegak. Nilai anjakan yang dihasilkan pada daya maksimum 19.213 kN dengan perubahan panjang komponen sekitar 0.005516 mm. Nilai anjakan yang dihasilkan adalah terlalu kecil nisbahnya jika dibandingkan dengan jumlah perubahan daya yang dikenakan. Dalam kajian ini, anjakan telah dianalisis merujuk perubahan daya yang dikenakan iaitu 2 kN sehingga 22 kN. Graf daya melawan anjakan komponen menunjukkan ia berkadar terus. Ini membuktikan bahawa anjakan juga turut berlaku secara seragam apabila perubahan daya dikenakan ke atas komponen penegak. Semakin tinggi daya yang dikenakan, semakin tinggi nilai anjakan yang terhasil. Seterusnya menunjukkan analisis tekanan terhadap perubahan daya pada komponen silinder pemegang. Hasil daripada simulasi yang dijalankan, tekanan maksimum yang terhasil ialah 54.15 megapascal, jauh di bawah nilai maksimum modulus of elasticity bahan iaitu pada 210 gigapascal. Dalam kajian ini, tekanan telah dianalisis merujuk perubahan daya yang dikenakan iaitu 1 kN sehingga 11 kN. Graf daya melawan tekanan menunjukkan ia berkadar terus. Ini menunjukkan bahawa setiap perubahan daya terhadap komponen silinder pemegang akan memberi kesan secara langsung terhadap tekanan komponen itu, di mana semakin tinggi daya yang dikenakan, semakin tinggi tekanan yang terhasil. Seterusnya menunjukkan analisis anjakan terhadap perubahan daya pada komponen silinder pemegang. Nilai anjakan maksimum yang diramalkan pada perubahan daya maksimum adalah sebanyak 0.005516 mm. Nilai anjakan yang berlaku ke atas komponen adalah masih di bawah paras nisbah antara daya dan anjakan yang diterima kerana perubahan yang berlaku amat kecil terhadap dimensi komponen tersebut. Dalam kajian ini, anjakan telah dianalisis merujuk perubahan daya yang dikenakan iaitu 1 kN sehingga 11 kN. Graf daya melawan anjakan komponen menunjukkan graf berkadar langsung. Hal ini menunjukkan juga bahawa perubahan yang berlaku ke atas komponen silinder pemegang ini adalah bertebar secara seragam dan bukan secara rawak. Oleh itu, semakin tinggi perubahan daya yang dikenakan ke atas silinder pemegang, semakin bertambah nilai anjakan komponen. Seterusnya ialah kesimpulan Improvement of Macintosh Probe Extractor. Projek ini dapat menyelesaikan masalah dari segi proses penyimpanan alat, pengekstrak, jisim alat secara keseluruhan serta masalah untuk menggerakkan alat di atas permukaan tanah. Alat ini dapat membantu dalam mengurangkan masalah dalam pengendalian alat pengekstrak probe Macintosh ini selepas proses kajian tanah selesai dijalankan. Projek ini juga dapat mengekalkan kelebihan alat yang sedia ada berbanding kaedah konvensional iaitu tempoh masa yang lebih singkat untuk mengeluarkan rod probe, jumlah tenaga kerja yang lebih kecil dan penjimatan kos operasi. Projek ini juga dapat menjamin alat yang dihasilkan tidak akan mengalami sebarang perubahan yang besar atau drastik terhadap ketinggian atau panjang komponen, terutamanya komponen penegak dan silinder pemegang alat pengekstrak probe ini yang merupakan antara titik kritikal terhadap alat ini. Hal ini telah dibuktikan melalui data-data parameter bahan yang digunakan serta simulasi analisis elemen terhingga FEA ke atas reka bentuk alat di mana bahan keluli lembut yang digunakan mampu untuk menampung tekanan dan perubahan daya yang dikenakan ke atas komponen tanpa berlaku sebarang kegagalan pada struktur alat pengekstrak probe Macintosh ini. Seterusnya menunjukkan jurnal, laman sesawang dan buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan kami sepanjang tempoh projek ini dijalankan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.